Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang turut serta dalam program Alma Mater kita pada hari ini. Okay, Alhamdulillah kita bertemu dan bersiaran untuk sesi Alma Mater pada tahun 2022 ini. Okay, hari ini merupakan siri Alma Mater yang kedua untuk tahun ini, di mana siri Alma Mater yang pertama kita telah jalankan pada hari Khamis lepas, okay, yang menjadi moderatornya adalah Prof Madia, Dr. Laili, Haji Cik Ros. Okay, pada hari ini saya Salihah binti Tan Shilan yang menjadi moderator anda untuk Alma Mater pada sesi kali ini. Okay, so saya juga merupakan salah seorang pensyarah di Pusat Asas Sistem. Okay, so untuk keterangan lanjut mengenai program Alma Mater, okay, saya ingin jelaskan sedikit berkenaan program Alma Mater ini. Tujuan asal program Alma Mater ini adalah untuk memberi peluang kepada pelajar-pelajar asas sistem kita ataupun alumni asas sistem untuk berkongsi pengalaman mereka sepanjang pengajian di asas sistem kepada pelajar-pelajar sekolah yang pernah mereka belajar dululah, okay, sekolah lama mereka. Okay, untuk mengenali lebih dekat lagi apa itu program Alma Mater, mari kita lihat montaj Alma Mater. Silakan.
ringkasan program alma mater yang telah dijalankan sejak kita tubuhkan pusat asas sistem ini, okey, sehingga ke hari ini. So kita boleh dapat lihat juga di mana daripada video alma mater tadi ada yang buat fizikal, ada yang buat online. Jadi fizikal tu sebenarnya kita buat sebelum bermulanya pandemik COVID-19. Setelah bermulanya pandemik COVID-19 pada Mac 2020, kita telah beralih program alma mater ni, kita switch mode kepada online version macam kita buat sekarang ni lah. Kita gunakan studio. Okey, lupa saya nak nyatakan, kita berada sekarang ni bersiaran langsung di studio Pastem Media ya. Studio Pastem Media ni dimiliki oleh Pusat Asas Sistem untuk program-program. Selalunya kita akan gunakan untuk program-program promosi online lah. Kita akan lakukan di sini. Dan di samping itu juga program alma mater kita pada kali ini dan pada hari ini kita boleh ataupun hadirin semua boleh ikuti secara live melalui Facebook Asas Sistem UMT dan juga YouTube Pastem TV ya. YouTube Pastem adalah dinamakan Pastem TV. Okey. Jadi bersama-sama saya juga ada di Webex adalah pengarah Pusat Asas Sistem kita, Prof Madya Dr. Laili Haji Cik Ros. Prof Madya, Dr. Laili ada di sana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Doktor. Okay, ya, saya ada di sini. Saya berada di luar kawasan ya. Jadi saya ucapkan selamat maju jaya, good luck kepada moderator dan juga Effie. Hello Effie. Hai Doktor. Hai, good luck ya. So share lah, kita jemput lah untuk warga sekolah Effie dan juga adik-adik di luar sana untuk datang ke UMT. Okay Sal, thank you. Okay, terima kasih Dr. Laili. Okay, have a good holiday Doktor. Okay, so untuk itu, seperti yang saya maklumkan tadi, alma mater ni kita ada sharing session di antara alumni sekolah-sekolah yang lepas, which is alumni mereka adalah di Pusat Asas Sistem ini. So hari ini kita bersama alumni daripada MRSM Kota Kinabalu. Okay, so di mana turut sama dengan kita adalah warga MRSM Kota Kinabalu. Kita ada dua guru konselernya, iaitu Cikgu Nur Ain dan Cikgu Jo. Dan saya harap semua okey ya warga KK di sana. Okey. So tanpa membuang masa, saya ingin memperkenalkan panel kita pada hari ini dan sesi kali ini, yang mana merupakan alumni daripada MRSM KK yang sekarang ni mengikuti pengajian di Pusat Asas Sistem. Okey, sila perkenalkan diri. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Effie Farisha bin Jaafar. Kini saya melanjutkan pengajian saya di Universiti Malaysia Terengganu dalam program Asas Sistem Kohort 4. Saya berasal dari Kampung Lubuk Western, Sabah. Dulu saya bersekolah saya merupakan alumni MRSM Kota Kinabalu. Pada tingkatan 4 saya berkelas kelas 4 nilam, dan pada tingkatan 5 pula 5 nilam. Pada siapa yang tengah menonton, kemungkinan ada beberapa yang masih mengenali saya, ada yang tak sempat untuk mengenali saya. Jadi itulah serba sedikit tentang diri saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Effie. Okey, semua dah kenal ya siapa itu panel kita pada hari ini, iaitu Muhammad Effie. Okey, jadi bersama kita di Webex kita ada dua orang guru konselor kita daripada MRSM KK. Okey, kita ingin menjemput Cikgu Nur Ain dan Cikgu Jo memberi sedikit kata-kata aluan. Kita persilakan Cikgu Nur Ain dulu. Okey, Cikgu Nur Ain, silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengarah Pusat Asas Sistem Dr. Laini, warga Pusat Asas Sistem, warga UMT,
dan boleh baca serta sesiapa saja yang bersama kita pada hari ini. Okey, nama saya Nur Aina Berdadi. Saya juga merupakan alumni daripada UMD tahun 2015. So alhamdulillah sekarang saya berkhidmat di MSMKK di Kota Kinabalu. So kita sedang di tempat di Kinabalu Bapak untuk masa sekarang. Itu sahaja yang saya sampaikan. Terima kasih. Okay, terima kasih Cikgu Nur Ain. Oh, saya baru tahu Cikgu alumni UMT. Okay. So, Cikgu Jo, sedikit kata-kata luar daripada Cikgu Jo. Ya, Assalamualaikum. Yang saya hormati pengarah UMT, seterusnya Puan Moderator juga, rakan kerja saya dan semua penonton lah. Okay, nama saya Joli Fulizan bin Jais. Merupakan seorang kaunselor di MRCM Kota Kinabalu. Saya sebenarnya telah berpindah sebenarnya 4 maktab. Jadi ini adalah MRCM yang keempat tempat saya bertugas. Dan saya bermula bertugas di MRCM Kota Kinabalu pada tahun 2017. Okey, itu sajalah untuk pengenalan. Okey, terima kasih Cikgu atas kata-kata aluan sebentar tadi. Okey, kita seterusnya kita akan pergi lebih mendalam lagi untuk mengenali apa itu asas sistem. Okey, sebelum itu kita juga sedia maklum lah. Okey, semua hadirin mungkin especially warga KK masih tidak ramai yang mengenali apa itu asas sistem. Oleh itu kita ingin bertanya dahululah dekat panel kita di studio ni. Okey, bagaimana ya saudara Effie mengenali pusat asas sistem dan jadikan pusat asas sistem ni pilihan keberapa yang membolehkan saudara Effie meneruskan pengajian di sini? Okey, bermulanya saya sendiri pun tidak tahu tentang asas sistem. Tapi saya mengenali asas sistem ni melalui rakan saya dan melalui social media. Daripada aplikasi TikTok, saya nampak ada video daripada pelajar asasi STEM kohort 3 dan saya pun berminat lah untuk masuk ke asasi STEM. Dan saya meletakkan asas sistem di pilihan kedua selepas asasi sains di Universiti Malaya dan alhamdulillah saya diterima dalam program asas sistem di UMT. Okey, terima kasih di atas perkongsian itu saudara Effie. Okey. Jadi untuk lebih lanjut untuk para hadirin mengenali lebih lanjut mengenai program asas sistem ini, kita di Pusat Asas Sistem giat menjalankan program-program promosi ya. Di mana antara program-program promosi kita ada menjalankan program lepasan SPM seperti yang tertera kat skrin lah. Kita ada program Discover UMT. Kita juga turut menyertai program Carnival Masuk U ataupun Jom Masuk IPT. Okey, secara khususnya kita di Pusat Asas Sistem akan bergiat dalam mempromosikan program kita melalui media sosial, iaitu kita ada Instagram, kita ada Facebook, kita ada YouTube dan juga TikTok seperti yang Effie katakan tadi. Okey. Seterusnya ingin saya ingatkan kepada hadirin semua juga, okey, untuk scan dua QR code yang tertera di skrin, okey, dan juga di belakang panel di studio ini, okey, dia dekat backdrop kita. Okey, kita ada dua QR code yang warna ungu dan warna merah. Okey, so yang warna ungu tu adalah QR code yang akan membawa anda semua ke Facebook asas sistem kita, dan yang warna merah tu akan membawa kepada borang untuk diisi details di mana kita akan memberikan info-info terkini mengenai asas sistem melalui detail yang diberikan lah. Okey, supaya info-info yang anda dapat tu adalah update dan terkini. Okey, okey, so seterusnya lah kita bertanya lagi lah dengan kita punya panel ni. Okey,
setelah AFI menjadi pelajar di asas sistem, AFI kohort keempat. So register tahun lepas kan? Ya. So sekarang ni dah SEM kedua. So AFI, saya difahamkan AFI berada di kampus sejak awal lagi ya? Ya betul. Sejak awal lagi, walaupun masa tu masih face to face disebabkan ada kekangan internet kan? Ya betul. Okey. So, apakah kiranya AFI antara pelajar kohort keempat yang lama berada di kampus? Kerana majoriti kohort 4 yang berada di kampus hanya baru tahun ini. I mean like macam baru sebulan kan mereka masih di kampus. Okey. So, apa pengalaman AFI nak kongsikan kehidupan di kampus UMT ni? Okey, sedikit sebanyak yang saya nak kongsikan adalah perbezaan kehidupan di kampus dengan kehidupan di sekolah asrama. Jadi kehidupan di kampus ni dia lebih berfokus kepada kehidupan secara individu. Maksud saya kehidupan yang kita fokus dengan diri kita. Macam bangun sendiri, semuanya kita kena urus sendiri. Lepas tu selain itu, kita memerlukan kebolehan bersosial yang sangat tinggi. Kita kena bersosial dengan orang-orang sekeliling kita. Dan seterusnya, kehidupan di kampus ni lebih spesifiknya di Universiti Malaysia Terengganu, kita mempunyai banyak fasiliti berbanding sekolah asrama. Contohnya ada library yang besar, ada kolam renang, ada kompleks sukan terbuka dan tertutup, mempunyai banyak kemudahan bersukan, ada gym, ada kapal RV, ada wifi percuma untuk semua student dan semua staff di semua tempat termasuklah asrama. Ada kompleks kuliah yang mempunyai banyak kemudahan seperti studio, ada ATM, ada kedai buku, kedai baju dan kedai tiket bas pun ada. Dan kawasan kampus yang sangat luas dan terdapat pantai yang terletak sangat dekat dengan UMT ni sendiri. Dan akhir sekali kita dapat mengaut banyak pengalaman dengan para senior dalam pelbagai bidang yang tinggal dan berada di UMT sendiri. Okey, itu saja yang dapat saya Terima kongsikan. kasih AFI. Betul, pengalaman yang paling berharga adalah you boleh connect dengan senior yang ada, yang sekarang dekat dalam program degree di UMT. Maksudnya you all boleh mingle around, tak ada sekatan. Okey. Seterusnya kita akan mengenali lebih dalam lagi mengenai pusat asas sistem. Okey, so dipaparkan di skrin sekarang ni adalah kronologi penubuhan pusat asas sistem. Okey, pusat asas sistem sebenarnya sudah berumur 5 tahun ya, sejak usia penubuhan dia. Okey, so dia ditubuhkan pada tahun 2017 di mana kita dapat kelulusan KPT dan MQA pada tahun tersebut. Dan tahun berikutnya 2018 kita mula mengambil kohort pertama pelajar kita yang sebanyak 60 orang dan seterusnya kohort kedua seramai 89 orang. Okey, dekat situ dah menjangkau dah lebih dalam 48% ya peningkatan dia. So kemudian kita ada kohort ketiga yang mana lonjakan dia dalam 148%. Kohort ketiga kita capai 220 orang pelajar. Dan kohort keempat baru ini kita ada 238 ya orang. Okey. So 238 orang untuk kohort keempat. Dan kita menantikan sekarang ni untuk kohort kelima pada tahun ini, sesi pendaftaran pada tahun 22 ke 23 ya. Okey, so sesi 22 ke 23 kita harapkan lebih ramai lagi yang dapat mengikuti program pengajian di pusat asas sistem. Okey, pusat asas sistem juga merupakan program asas sistem yang bermatlamatkan untuk menyediakan pelajar-pelajar yang berkemahiran dalam bidang STEM. Okey, nama dia pun asas sistem. So memang kita fokuskan dalam kemahiran bidang STEM, di mana kemahiran bidang STEM ni adalah untuk menyahut seruan kerajaan juga, di mana untuk kita mencapai revolusi
IR 4.0 di mana kita perlukan ramai cendekiawan ataupun ilmuwan-ilmuwan dalam bidang STEM untuk kita menggerakkan ataupun untuk kita bersaing dengan negara-negara maju di seluruh dunia. Okey, di samping itu bidang STEM ini juga mampu melayakkan pelajar-pelajar asasi STEM tu sendiri untuk memasuki ataupun mengikuti program-program pengajian di program degree di UMT. Okey, seterusnya keistimewaan yang kita boleh lihat untuk pusat asasi STEM ini, kita fokuskan kepada dua keistimewaan kita, di mana yang pertama kita ada modul hafazan, di mana modul hafazan ni istimewa khas untuk khusus ataupun secara amnya semua pelajar Muslim, dan ada khusus khas untuk aliran pelajar aliran agama daripada sekolah dulu. Mereka ada daripada sekolah agama boleh meneruskan pengajian hafazan mereka jika mereka mengikuti program di asasi STEM. Okey, seterusnya kita juga di asasi STEM membuka peluang kepada pelajar non-pure science. Kalau dahulu kita kenalkan dia sebagai non-pure science, dan sekarang mengikut KSSM kita labelkan dia sebagai program sastra ikhtisas dan kemanusiaan. Jadi pelajar-pelajar SPM yang mengikuti sastra ikhtisas dan kemanusiaan masih lagi layak untuk mengikuti program pengajian di asasi STEM. Okey, seterusnya kita lihat kejayaan pelajar-pelajar di asasi STEM, di mana mereka selepas selesai pengajian di asasi STEM, mereka dapat mencapai ataupun dapat berpeluang untuk memegang beasiswa, ditawarkan beasiswa. Okey, contoh kita ada kohort 3 ya di skrin sekarang ni, iaitu pelajar saudara Muhammad Naim. Okey, Muhammad Naim ni dia dapat MARA sponsor, okey, untuk program World Top University, dan dia dapat melanjutkan pengajian di University of Sydney untuk program degree dia dalam Bachelor of Science. Okey, pelajar kedua untuk kohort 3 kita ada Muhammad Fauzi, dia dapat scholarship Gamuda dan dia meneruskan pengajian program degree di UMT. Okey, seterusnya kita ada adik Irfan ataupun saudara Muhammad Irfan. Okey, dia adalah pelajar asasi STEM kohort kedua. Okey, dia mendapat anugerah beasiswa kumpulan wang beasiswa pengajian tinggi raja-raja dan yang dipertua negeri. Okey, dia sekarang ni tahun kedua tak silap saya, okey, dekat program degree pengajian, okey, nautika dan pengangkutan maritim di UMT. Okey, dan seterusnya kita ada kohort kedua lagi, kita ada Daniel dapat sponsor MARA untuk program TESP, dan kita ada pelajar-pelajar daripada kohort 1, okey, kohort 1 seramai 3 orang yang dapat tajaan beasiswa Repsol. Okey, kejayaan-kejayaan ini kita kongsikan untuk menunjukkan di mana pelajar-pelajar berkebolehan, okey, selepas pengajian asasi STEM berkebolehan untuk memohon penajaan beasiswa ke program degree nanti. Okey, so seterusnya kita juga dapat 2 orang, okey, pelajar yang menerima beasiswa daripada MyBrains, okey, untuk daripada Nur Amani dan Nur Zuhaira. Okey, mereka berdua ni juga adalah pelajar yang sekarang dari saya tak silap saya di kohort 2. Okey, daripada kohort 2 mereka sekarang ni meneruskan pengajian di program degree di UMT. Okey, oleh itu Cikgu Nur Ain, boleh tak saya nak tanya? Okey. Ya. Okey, Cikgu Nur Ain ada ya. Okey, Cikgu Nur Ain, boleh tak saya nak tanya bagaimana persediaan SPM 2021 ya di MRSM KK, bagaimana sekarang ni? So alhamdulillah, kita di MRSM KK ni kita ada satu program ni sama juga macam sekolah biasa tu, seperti
kelas tambahan kan, nanti dekat SPM ni biasa dia akan panggil program gerak gemilang. So program gerak gemilang ni akan ada pada waktu petang, minggu hari dan minggu Sabtu juga. So dia akan fokuslah kepada poin-poin yang penting untuk orang study untuk menjawab soalan SPM. So dia akan dihitung oleh guru-guru minggu subjek. Dan dia dibahagikan juga mengikut kumpulan lah kebiasaan ni. Dan itu juga ada juga program-program motivasi lah yang kita rangka untuk belajar, yang kita rangka untuk belajar, untuk persediaan bukan hanya setakat SPM, juga untuk persediaan masa selepas habis SPM. Macam semalam ada satu, kita ada program law interview dan program taklimat kerjaya juga. So untuk persediaan dia orang selepas ambil SPM pun, bila kita ada program-program yang macam tu, bila dia untuk jawab exam tu dia akan lebih semangat. So dia akan ada terarah sedikit dia punya matlamat kan. So dia nak pergi ke mana kan, nak pergi ke bidang yang macam mana. Contohnya kalau dia nak pergi untuk jadi accountant, so dia kena catch up subjek apa. So dia kena cemerlang dalam bahagian apa. Itulah untuk setakat ni. Dan kita juga PMRCMPT ni kita ada konsep yang dulu. Okay, so macam saya dulu masa dekat BMT dia ada macam mentor-mentee lah. Okay, so dekat MRCMPT ni seorang guru biasa dia akan pegang 14 orang pelajar. Mungkin kurang sedikit bergantung pada jumlah batch kan. So guru tersebut dia akan fokus untuk tahu apa permasalahan, apa isu yang berlaku dalam 14 pelajar yang dia pegang. So untuk tingkatan 5 pun macam tu juga. So maknanya guru-guru ni akan fokus lah kan untuk bantu juga walaupun guru tu tidak mengajar lah pelajar-pelajar tersebut. So maknanya itu bukan hanya fokus dari segi akademik juga, kita akan tanya juga berkaitan dengan masalah dia, apa-apa sahaja yang diperlukan lah untuk membantu diri cemerlang macam tu. Oh, okey, mereka pelajar SPM 2021 ni mereka datang ke sekolah ke sekarang ni ke ataupun mereka di rumah je? Okey, so alhamdulillah pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 sekarang berada di Mata. Pelajar tingkatan 1 dan 3 satu yang PDPR dan dari rumah. Okey. Terima kasih Cikgu Nur Ain atas perkongsian. Okey. Jadi kita sambung ke semula dengan program di asas sistem, okey, aktiviti-aktiviti yang dijalankan di asas sistem pula. Okey. So, kita lihat dekat skrin sekarang, okey, aktiviti-aktiviti pelajar di asas sistem di mana kita mendedahkan para pelajar dengan pelbagai program yang akan membina kemahiran dan jati diri pelajar. Kalau macam tadi Cikgu Nur Ain kata dekat sekolah pun ada kita diberikan motivasi, diberikan slot rundingan dan sebagainya untuk membantu pelajar dalam proses pemilihan program-program yang mereka bersesuaian dengan mereka. Okey, untuk bila di asas sistem kita berikan lagi dengan program-program yang dapat membina lagi dia orang punya kekuatan dari segi rohani ke, dari segi jasmani ke. Kita ada juga program-program yang boleh mengenengahkan bakat-bakat mereka seperti program inovasi. Okay, program dekat Discover UMT kita ada satu slot untuk projek sains di mana mereka boleh mengenengahkan bakat-bakat mereka dalam bidang STEM. Okay, dan kebanyakan pelajar-pelajar kita sangat excel di dalam pertandingan-pertandingan yang mereka masuklah, mereka turut serta. Contohnya diorang akan masuk dalam inovasi IC Stack, okay, IC Tax ni, okay, IC Tax ni untuk kohort kedua tak silap. Kohort pertama dan kohort kedua untuk pelajar asas sistem mereka dapat menangi silver banyak dan rasanya gold pun ada. Okay, dan paling terkini untuk kohort ketiga dan keempat kita banyak memasuki program inovasi seperti Pitram dan Carnival Inovasi di mana banyak yang memiliki gold medal dan silver medal. Yang terkini pun ada yang dapat gold medal untuk Carnival Inovasi di UMT. Okey.
Okey, kita dah tahu apa itu asas sistem, apa yang asas sistem dapat beri kepada student-student. Oleh itu, kita nak tahu pula apakah kelayakan untuk kita memasuki asas sistem ni. Okey. So kita lihat di sini syarat kemasukan untuk program asas sistem. Okey, ini merupakan syarat kemasukan yang baru. Di mana kita buat syarat kemasukan ini berdasarkan untuk kita match dengan program yang baru daripada sekolah, which is KSSM. Okay, untuk itu syarat kemasukan yang utama, yang syarat wajib dia adalah untuk 5 mata pelajaran bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah, matematik dan matematik tambahan. So kita lihat kat sini, bahasa Melayu mesti kredit, bahasa Inggeris kredit, sejarah kredit, matematik adalah B dan matematik tambahan paling minimum adalah kredit C. Okey, ini adalah syarat wajib, semua kena kredit lah dekat situ. Okey, so kemudian kita ada package STEM A, STEM B dan untuk sastra ikhtisas dan kemanusiaan. Ini match dengan daripada KSSM punya ambilan lah. Okey, untuk STEM A adalah pelajar-pelajar di samping 5 mata pelajaran tadi tu yang wajib diorang kredit ataupun dapat B. So untuk ambil package STEM A, mereka kena mendapat sekurang-kurangnya, ni subjek tambahan pula, sekurang-kurangnya grade C+ dalam mata pelajaran biologi, fizik dan kimia. Okey, C+ dalam 3 mata pelajaran, biologi, fizik dan kimia. Okey, diorang boleh melayakkan diri ke STEM A. So STEM B, okey, kelayakan untuk STEM B, di samping syarat wajib 5 subjek tadi, mereka pula perlu mendapat sekurang-kurangnya grade C+ dalam mana-mana mata pelajaran sains tulen yang ada, 3 dekat sini. Okey, so biologi, fizik dan kimia. 2 ya, nak antara 2, maksudnya biologi dan fizik C+, ataupun fizik dan kimia, ataupun biologi dan kimia C+. Okey, dan ada tambahan, sekurang-kurangnya mendapat C+ bagi 1 mata pelajaran elektif STEM, sains gunaan dan teknologi, atau mata pelajaran bukan elektif STEM, iaitu elektif sastra ikhtisas dan kemanusiaan atau elektif pengajian Islam. So dekat skrin sekarang ni ada senarai mata pelajaran elektif di mana pelajar perlu mendapat sekurang-kurangnya grade C+ dalam salah satu mata pelajaran yang disenaraikan berikut. Okey, syarat yang ketiga, kita ada syarat khas untuk sastra ikhtisas dan kemanusiaan. Di samping syarat wajib tadi untuk 5 mata pelajaran tadi, dia kena tambah 1 mata pelajaran lagi untuk dapat grade A dalam mata pelajaran sains atau sains tambahan. Okey, itu satu. Dan mendapat sekurang-kurangnya grade C+ bagi salah satu mata pelajaran elektif sains gunaan dan teknologi atau elektif bukan STEM, di mana elektif sastra ikhtisas ataupun sistem pengajian elektif pengajian Islam. Okey, untuk 3 senarai elektif berikut. Okey, saya harap jelas ya ni syarat kemasukan yang dinyatakan berikut. Okey, untuk maklumat semua hadirin juga, tempoh pengajian di pusat asas sistem kita adalah 1 tahun ya. 1 tahun pengajian. Okey, di mana dalam tempoh tersebut adanya 3 semester. Okey, jika kita lihatlah dekat slide ni, kita paparkan ada semester 1, semester 2 dan semester 3 punya kursus. Okey, kita boleh lihat kursus teras kita ada bio, fizik, kimia dan matematik yang wajib diambil untuk 3 semester ni. Okey, so di samping kursus teras ni juga, pelajar juga akan belajar English, pengenalan kepada kejuruteraan dan kejuruteraan dan mekanikal tu, serta kepribadian ulul albab. Okey, Efi, untuk program di asas sistem ini, so Efi sekarang dekat semester 2, betul? Betul. Okey, so semester 2 ni Efi
dah belajar kejuruteraan, betul? Ya, So betul. mungkin ramai tertanya, apa yang diajar dalam kursus kejuruteraan ni? Oh. Mechanical setakat yang Ifi belajar sekarang. Setakat ni saya pun baru masuk dalam semester 2. Jadi saya pun baru masuk belajar dengan subjek kejuruteraan dan mekanik. Jadi apa yang saya belajar dalam subjek kejuruteraan ni adalah sebenarnya dia sama seperti fizik, cuma lebih kepada mekanik dan engineering. Dia lebih berfokus kepada engineering. Macam itulah setakat apa yang saya belajar buat masa ni. Okey, so seperti dekat dalam paparan tadi kita ada slot AutoCAD. Mungkin nanti akan belajar AutoCAD pula untuk engineering, betul? Okey, so boleh tak kongsikan dekat kami semua apakah bagaimanakah aktiviti pembelajaran di kelas, di mana adakah secara online, secara face to face, bagaimanakah proses pengajaran tu? Okey, buat semester 1 sepenuhnya secara online, dan buat masa sekarang semester 2 terdapat subjek yang akan dibuat secara online, contohnya engineering buat masa sekarang, dan selebihnya tu adalah secara face to face, secara berada di dalam kelas lah, secara fizikal. Jadi apa-apa pun pengalaman saya di untuk online classes, sepenuhnya masa semester 1 kan semuanya online classes. Jadi saya sewaktu saya berada di Sabah, sebelum saya datang ke sini lah, saya mempunyai masalah untuk join kelas online. Jadi untuk saya belajar tu agak susah, agak sukar untuk saya untuk memahami beberapa subjek, beberapa bab. Jadi tapi syukur alhamdulillah saya dapat menamatkan semester 1 saya dengan cemerlang juga selepas saya datang ke sini, dan ya alhamdulillah saya dapat cemerlang lah. Keputusan yang agak cemerlang. Okey, terima kasih. Memang Ustaz Ifi agak cemerlang ya untuk saya ajar di fizik. So saja fizik pun dia agak cemerlang dekat situ. Boleh tak kongsikan juga, kan online dia ada kekangan, which is lebih kepada belajar sendiri kan. Kalau dekat kelas you ada kawan-kawan, you boleh discuss. So sebenarnya online ni tak boleh discuss ke dengan kawan-kawan? Boleh. Kalau kelas secara online boleh je discuss dengan rakan-rakan. Kita ada banyak sosial media. Kalau dalam semasa kelas pun kita ada tempat untuk chat, ataupun kita boleh buka mic, kita boleh tanya lecturer yang tengah mengajar. Semuanya dia hampir sama dengan fizikal, cuma kita berada dalam alam maya dan tak dapat untuk berjumpa secara berdepan. Itu saja. Okey. Jadi Cikgu Jo ataupun Cikgu Nur Ain, boleh tak tadi kita kongsikan syarat kelayakan yang mengikuti KSSM. Ada tak apa-apa pandangan Cikgu mengenai syarat kelayakan yang kita tunjukkan tadi? Cikgu Jo, Cikgu Nur Ain? Okey. Pandangan saya dengan syarat, kalau tengok pada syarat itu tidaklah terlalu sukar bagi pelajar untuk capai syarat tersebut, untuk masuk ke asasi STEM di UMT. Ya, betul. Jadi dengan syarat yang seperti itu, saya rasa lebih ramai pelajar yang berpeluang untuk mengikuti asasi, dan seterusnya mungkin akan dapat mengubah masa depan mereka lah. Kalau sebelum ini, kalau di universiti lain mungkin mereka agak berat dan rasa macam tidak mampu, kemudian terpaksa tukar semula kos dan sebagainya. Dan bila kita tengok syarat ini, maka ada harapan barulah kepada pelajar bahawa UMT ini menawarkan syarat yang terbaiklah bagi pelajar untuk meneruskan cita-cita mereka.
So jadi tidaklah berlakunya masalah salah pilih bidang. Isu utama pelajar setakat ini di MSMKK, ada pelajar yang saya bertanya apakah persediaan mereka selepas SPM. Ada pelajar yang masuk ke contohnya ke matrik dan ataupun ke tingkatan 6. Okey, dan sepatutnya bila mereka masuk ke matrik atau ke tingkatan 6, mereka boleh pergi ke program degree, tetapi apa yang berlaku, mereka memilih untuk pergi ke program diploma. Jadi nampaknya ada kerugian masa di situ. So dengan adanya UMT ini, maka pelajar mungkin tidak perlu pergi ke matrik dan sebagainya. Mereka boleh terus pergi ke asasi, dan daripada asasi mereka boleh terus pergi ke program degree. Itulah pendapat saya. Terima kasih Cikgu Jo. Betul, saya nak sambung sedikit ulasan daripada Cikgu Jo tadi, di mana kalau ambil ataupun kalau masuk kepada asas sistem ni, masuk pengajian asas sistem, macam AFI, dia dah layak untuk memasuki program pengajian di UMT. Automatiknya sebelah kaki dah ada dah. Okay, dia habis je pengajian di asas sistem, dia dah boleh terus pergi pilih pengajian yang dia nak dekat UMT. Jadi kepada pelajar-pelajar yang berminat program pengajian degree di UMT, wajiblah pilih asas sistem sebagai pilihan pertama untuk memudahkan anda mengikuti program pengajian di UMT. Okey, seterusnya kita dah sentuh bahagian program pengajian di UMT ni. Jadi Effie bagaimana? Apakah pilihan program pengajian degree di UMT sebenarnya yang Effie pilih? Okey, bagi saya sendiri sebenarnya aim saya untuk peringkat degree adalah kursus kejuruteraan perisian. Ya, setakat ni itulah yang buatkan saya berminat untuk program degree nanti. Okey, insya-Allah akan kita doakan semoga Effie dapatlah program yang dikehendaki. Tapi walau bagaimanapun memang Effie dah sebelah kaki lah nak pergi ke program pengajian berikut. Cuma maintainkan pointer sahajalah supaya tidak compete dengan yang lain. Okey, lagi satu saya nak nyatakan, jika untuk pelajar asas sistem untuk memilih program degree di UMT, mereka tidak perlu bersaing dengan pelajar-pelajar daripada asasi ataupun matrikulasi yang lain dekat pengisian borang UPU, kerana mereka asas sistem adalah feeder kepada UMT. So dia dah masuk asas sistem, dia terus dapat masuk pengajian program di UMT. Okey, oleh itu saya rasa kita dah sampai ke penghujung rancangan kita sesi alma mater ini. Oleh itu saya ingin memberi peluanglah kepada Cikgu Nur Ain dan Cikgu Jo untuk memberi kata-kata semangat dan harapan untuk semua, especially kepada SPM 2021 kita ataupun kepada AFI juga. Okey, silakan Cikgu Nur Ain dulu. Okey, pesanan dan harapan saya supaya lebih banyak pelajar yang percayalah untuk mencapai cita-cita untuk kemenangan gading. Dengan apa yang saya lihat tadi, syarat pemasukan pun memang memenuhi seperti mana bidang pengajian pelajar di MSM lah. Memang kita memang pure science. So memang daripada segi subjek-subjek yang diminta dalam syarat tu memang dari segi itu memang memenuhi, dan saya juga berharap pelajar-pelajar yang merupakan alumni daripada MSMKK membangun dan membaik MSMKK khasnya kan ke cabang-cabang universiti di seluruh Malaysia dan menempatkan nama yang baik supaya menjadi orang-orang yang terpenting di masa yang akan datang dalam pembangunan negara juga. Setakat itu sahaja. Okey, terima kasih Cikgu Nur Ain. Okey, seterusnya Cikgu Jo, kata-kata terakhir harapan kepada para pelajar sekalian.
Okey, kata-kata terakhir daripada saya. Okey, untuk pelajar MRSMKK yang sedang menonton live ini, untuk yang pelajar SPM lah, yang pelajar SPM, masih ada masa lagi untuk terus berjuang dan dapatkan result yang terbaik masa SPM nanti. Dan kemudian jangan lalai kerana selepas SPM ini sebenarnya ada banyak lagi benda yang perlu kita kuasai dari segi teknikal untuk meneruskan kita punya kerjaya, ya. Dan kita jangan salah pilih lah. Okay, jadi kalau boleh explore semua universiti yang ada di Malaysia, cari mana yang terbaik, jangan membuat keputusan terburu-buru sehingga kita tersalah pilih jurusan dan mengakibatkan kita punya masa depan sendirilah. Dan buat Efi, semoga maju jaya di UMT dan teruslah capai cita-cita anda, dan jangan lupa kalau ada masa tu mungkin boleh datang ke MRSM Kinabalu untuk buat perkongsian dengan adik-adik yang berada di sini. Okay. Kami mengalung-alungkan sekiranya anda datang ke MRSM KK. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Jo. InsyaAllah jika ada rezeki kita akan pergi ke MRSM KK, insyaAllah. Okey, Efi, kata-kata terakhir untuk adik-adik dan untuk segala cikgu-cikgu ke? Okey. Okey, pada cikgu-cikgu, pada Cikgu Jo, pada Cikgu Nurain, terima kasih. Dan pada Cikgu Jo, saya ingat lagi Cikgu Jo pernah, saya dengan Cikgu Jo, Cikgu Jo selalu bawa program dengan Outreach kita orang, program. outreach. Jadi saya ingat lagi lah dengan Cikgu Jo. Cikgu Nurain tak pernah, kita tak pernah jumpa, tapi ya, terima kasih Pak. Untuk student-student, untuk rakan-rakan perjuangan, adik-adik yang tingkatan 5 yang bakal menduduki peperiksaan SPM, apa-apa pun, good luck, semoga berjaya, jangan takut, semuanya okey. Dan jangan lupa ambil asas sistem. #asas sistem pilihan pertama. Okey, terima kasih Efi. Efi dia aktif juga ya mengikuti program-program promosi di UMT. Baru-baru ni Efi pergi ke Kuala Lumpur kan? Ya, betul. Okey, di KLCC tak silap saya. KLCC. Okay. KLCC ada program promosi di situ. Okey, so sebelum berakhirnya program hari ini, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada seluruh warga MRSM KK, terutama dua guru kaunseling kita, Cikgu Nurain dan Cikgu Jo, dan disebabkan sudi menerima pelawaan kami untuk mengikuti sesi alma mater pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada warga UMT, warga Pusat Asas Sistem yang menyokong program alma mater ini, dan juga bahagian teknikal dan staf-staf yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan program alma mater ini. Semoga segala perkongsian kita pada hari ini, kami dari Pusat Asas Sistem dan juga daripada ahli panel kita, Muhammad Efi, dan juga daripada guru-guru tadi dapat memberi dan juga dapat membuat pilihan yang tepat untuk melanjutkan pengajian selepas SPM nanti. Sebelum kita kita tamatkan siaran kita pada hari ini, saya ingin menjemput semua untuk open video. Okey, kita nak buat sesi bergambar sebentar. Okey, saya minta kerjasama semua untuk on video di Webex. Meriah saya tengok di Webex tu. Okey, cikgu-cikgu semua dah on video. Okey, teknikal dah boleh tangkap gambar.
Okey, 1, 2, 3. Okey, peace. Okey, sebelum saya mengakhiri program kita pada hari ini, sekali lagi saya ingin menjemput adik-adik terutama SPM 2021 ini, jika memang dah berminat dengan program di UMT, program degree di UMT, wajiblah untuk mengisi program UPU sebagai pilihan pertama ya, asal sistem. Okey, pilihan pertama asal sistem. Okey, dijemput untuk montaj seterusnya penutup kita. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian. Assalamualaikum.